Bajet 2023 bakal dibentangkan pada 7 Oktober 2022. Pelbagai inisiatif serta penambahbaikan dilakukan oleh pihak kerajaan berdasarkan konsultasi dan sesi libat urus. Ini bagi memastikan bajet yang dihasilkan lebih komprehensif bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pemulihan ekonomi negara. Sebelum membuka lembaran baharu, sedikit imbauan rangkuman pembentangan bajet 2022 yang ditawarkan pada 29 Oktober 2021. Sejumlah 332.1 bilion ringgit bajet dianggarkan oleh pihak kerajaan bagi tahun 2022. Berteraskan 3 falsafah iaitu pemulihan, daya tahan dan pembaharuan, ia menjadi teras kepada 3 matlamat utama. Pertama, untuk kesejahteraan rakyat. Kedua, perniagaan yang berdaya tahan dan akhir sekali ekonomi yang makmur dan mampan. Bagi kesejahteraan rakyat, 6 pengkhususan dikelaskan mengikut kategori iaitu bantuan kewangan, pekerjaan perlindungan sosial, wanita, kanak-kanak dan kumpulan rentan untuk kesihatan dan akhir sekali pendidikan. Antara inisiatif yang disediakan ialah bantuan keluarga Malaysia yang bernilai 8.2 bilion ringgit untuk 9.6 juta penerima mengikut kategori berdasarkan isi rumah. Selain itu, dianggarkan seramai 1.7 juta belia telah menerima bantuan e-Pemula bernilai RM150 seorang. Bagi perumahan, jaminan sehingga 2 bilion ringgit kepada bank turut disediakan melalui skim jaminan kredit perumahan. Bantuan khas kewangan juga diberikan kepada pejabat awam grade 56 dan ke bawah sebanyak RM700 dan pesara awam sebanyak RM350. Walau bagaimanapun, berdasarkan dokumen taklimat khas pada 4 Ogos lalu, jumlah keseluruhan subsidi dan bantuan sosial dijangka mencecah RM77.7 bilion. Ini jauh lebih tinggi berbanding RM31 bilion yang dibentangkan dalam bajet 2022. Antara peningkatannya adalah disebabkan pengenalan subsidi baharu yang tidak termasuk dalam bajet 2022, iaitu bagi ayam dan telur serta elektrik. Manakala bagi petrol, diesel dan gas petroleum cecair LPG, anggaran keperluan subsidi 2022 sebanyak RM37.3 bilion. Anggaran subsidi minyak masak pula mencecah RM4 bilion berbanding RM2.2 bilion pada 2021. Subsidi kepenggunaan lain pula dianggarkan sebanyak RM9.7 bilion. Bajet 2023 dengan tema memperkukuh pemulihan memudah cara pembaharuan ke arah kemampanan daya tahan ekonomi dan kesejahteraan keluarga Malaysia untuk terus menyokong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Bagi rakyat pula, apakah pandangan dan harapan mereka menerusi bajet 2023 ini? Kami bagi pihak nelayan, semua nelayanlah memohon agar kerajaan mempertimbangkan bajet yang lebih prihatin kepada golongan nelayan, terutamanya allowance sara hidup dan juga subsidi minyak diesel hendaklah dikekalkan, dan juga pinjaman mudah daripada Agrobank kepada golongan sasar secara mudah. Sebagai manusia yang dah tua dan kebanyakan pincin dalam golongan warga emas, bermakna kesehatannya mungkin kurang. Dan dengan ini juga kita mengharapkan dalam bajet kerajaan juga boleh menentukan apakah benda-benda yang perlu diberi keutamaan kepada yang orang-orang pincin atau pesara ini. Saya harap kerajaan dapat meneruskan pemberian subsidi seperti subsidi minyak petrol, minyak masak dan sebagainya. Ianya dapat meringankan bebanan kepada golongan yang berpendapatan rendah, memandangkan kos sara hidup semakin meningkat sekarang ini. Okey, harapan saya untuk bajet 2023 ni, saya harapkan kerajaan lebih menitik beratkan berkenaan dengan cara untuk menangani masalah ekonomi yang semakin meleset, especially seperti yang kita tahu tahun depan kita akan mengalami resesi global, dan saya secara peribadi saya mengharapkan kerajaan mengambil tindakan awal supaya kita boleh mengurangkan impak daripada resesi yang akan berlaku
seperti jangkaan IMF untuk tahun 2023. Harapan rakyat menjadi pemacu kepada keperluan bajet yang menyeluruh. Walau bagaimanapun, keseimbangan antara memenuhi keperluan rakyat dan pemulihan ekonomi negara amatlah penting agar tiada yang tercicir dalam menangani pelbagai cabaran semasa yang semakin mendesak. Oleh itu menjadi tanggungjawab pihak kerajaan bagi memastikan negara sentiasa berada di landasan yang betul seiring dengan matlamat yang ditetapkan. Selain itu, rakyat juga perlu mengembeling tenaga dalam menyokong usaha murni kerajaan demi kesejahteraan hidup keluarga Malaysia.